الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kata Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Wa nara as-salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli al-qiblati wa ala man mata minhum. Maksudnya, kami berpendapat sahnya dan bolehnya salat di belakang ahli kiblat, baik yang soleh maupun yang fasik, dan kami mengsolatkan siapa sahaja yang meninggal dunia daripada mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Aqidah yang dikarang oleh seorang ulama salaf yang dikenali dengan Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa taala, dalam kitab Aqidah beliau menyebut bahawasanya kami berpendapat, kami berpandangan, maksud dia apa hak yang kami pegang, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikut apa hak yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, apa yang dipegang oleh Qadhi Abu Yusuf, apa yang dipegang oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, bahawasanya kami berpegang bahawasanya boleh dan sah sembahyang di belakang imam yang baik dan imam yang jahat. Maksudnya dia, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, imam yang mengimamkan kita, ada kala imam saat itu orang baik dan ada kala dia tu orang fasik. Selama mana dia adalah ahlul qiblah, maksud ahlul qiblah di sini adalah selama mana dia tu orang Islam, selama mana dia tidak melakukan perkara yang mengeluarkan dia daripada agama Islam, sama ada dengan perkataan ataupun perbuatan, selama mana dia tidak zahir daripadanya berlaku perkara yang mengeluarkan dia daripada agama Islam, walaupun dia orang fasik, kalau dia jadi imam sah. Maksud dia, kita dalam masalah kita sembahyang berjemaah, di sana ada imam dan di sana ada makmum, dia bukanlah menjadi syarat sah sembahyang berjemaah mesti imam saat itu jangan imam yang fasik. Bukan begitu. Maksudnya, asal kata imam saat itu orang Islam, apabila cukup syarat-syarat sah menjadi imam, walaupun dia orang yang fasik, tetap kita boleh sembahyang di belakangnya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hak yang ingin disampaikan oleh Imam At-Tahawi. Jadi kalau tu imam fasik sekalipun, sah kita sembahyang di belakang dia. Kita tidak boleh kata kalau tu imam fasik dak sah sembahyang di belakang dia. Seolah begitulah hak yang ingin disampaikan oleh Imam At-Tahawi. Sebab itulah kita dapati ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah menjadi makmum kepada Imam Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kalau orang baca sejarah, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi adalah seorang yang cukup zalim.
Orang yang cukup zalim, pemerintah yang cukup zalim, tapi ada sumbangan dia. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ada sumbangan dia, tapi dia adalah pemerintah yang cukup zalim. Tetapi ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah, ketika Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi menjadi imam, tetap dia menjadi makmum kepada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Antaranya adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi benda yang kita dapat faham, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahawasanya boleh dan sah sembahyang di belakang imam, sama ada imam saat itu imam yang baik ataupun imam yang fasik. Okey, bagaimanakah kita nak kata imam tu fasik? Imam yang fasik ini adalah imam yang mengekali dosa kecil ataupun melakukan dosa besar tanpa bertaubat. Kalau dia buat dosa kecil secara berterusan ataupun dia mengekalkan dosa besar, dia mengekalkan dosa kecil ataupun dia melakukan dosa besar, maka dia adalah imam yang fasik. Okey, kita buat contohlah. Tu imam kuat isap rokok tu imam. Okey, tu imam duk isap rokok semua. Okey, kalau tu imam isap rokok, maka tu termasuk dalam tu imam yang fasik. Tu imam isap rokok. Jadi hak dak isap rokok takut nak jadi tu imam. Hak yang isap rokok jadi tu imam, okey fasik. Dah boleh tak kita jadi makmum dia? Tak ada masalah, boleh. Baik. Ataupun tu imam kau kalau duduk kedai kopi kau lambat ni tahan nak dara orang. Jadi nakal kau mana dah tu dah. Tapi gitu lah. Maksudnya duk ganggu anak dara orang mu. Okey, tu imam fasik lah gitu. Tu imam fasik. Baik. Apabila tu imam fasik, maka kita jadi makmum dia sah ke tak? Sah. Apa tu imam tu? Dia buat pinjaman bank. Kita pinjaman bank ada pinjaman Islami, ada pinjaman hak yang pinjaman riba. Dia ada pilihan untuk buat pinjaman Islami ataupun pinjaman riba, tapi tetap dia ambil pinjaman riba. Jadi bermakna dia adalah imam fasik. Beli kereta pula buat pinjaman dia bank tau. Tu imam buat pinjaman riba pula, dia kebor orang. Ayah aku buat pinjaman riba. Kebor orang. Okey, jelas dia fasik kerana dia melakukan dosa besar. Sah tak kita menjadi makmum dia? Sah. Maksudnya boleh kita sembahyang di belakang imam yang baik dan imam yang fasik. Cuma dalam masalah kalau kita ada pilihan, maka kita kena pilih tu imam hak yang baik, jangan pilih tu imam yang fasik. Kerana sembahyang di belakang tu imam yang fasik, hukum dia makruh. Hak yang kita kabar tak ni hukum dia sah, tapi dia tidak terlepas daripada makruh. Jadi kalau kita ada pilihan, tu imam hak nu, tu imam fasik, tu imam masjid nu, tu imam baik, okey pergi sembahyang di masjid yang tu imam dia baik berbanding dengan tu imam fasik. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya katanya, dan kami berpandangan sembahyang di atas mereka yang mati dari kalangan mereka itu ahli qiblah. Apabila orang Islam tu mati, walaupun dia saat itu jahat, selama mana dia tidak melakukan perkara yang kufur, maka kami berpandangan boleh sembahyang ke atas jenazah dia. Kita apabila orang Islam mati, kalau dia saat itu bukan mati syahid dalam medan perang, maka diwajibkan kita kena sembahyang ke atas jenazah dia. Apabila seorang Islam mati, selain daripada syahid ma'rakah, selain daripada syahid dalam medan perang lawan dengan orang kafir, maka diwajibkan kepada orang hidup melakukan beberapa perkara kepada dia. Kewajipan ini adalah kewajipan fardu kifayah. Antaranya adalah sembahyang atas jenazah dia. Jadi apabila dia orang Islam, maka orang hak yang hidup boleh sembahyang atas jenazah dia, bahkan wajib kena sembahyang walaupun dia orang fasik. Dia mati kerana penyakit HIV sebagai contoh, kerana dia ngisak, tapi dia masih lagi orang Islam. Walaupun dia ngisak, tapi mari ikut masjid surah mayang, ngisak-ngisak lepas daripada mayang minta piti dulu ya. Dengan hari Jumaat sebagai contoh. Baik, walaupun dia walaupun dia orang Islam, tapi kuat minum arak, tak kuat arak sama. Walaupun dia orang Islam, tapi dia saat itu berzina, kerak kata kena takak sebab berzina. Nasallallahu salamata wal afiyah. Sebagai contoh, tiba-tiba dia mati, tapi kita tidak zahir pun ataupun kita tidak pernah pun dengar dan melihat
daripada perbuatan dia dan daripada perkataan dia, benda yang mengeluarkan dia daripada agama Islam, maka kita hukum pada zahirnya adalah dia adalah Islam. Apabila dia mati, wajib juga sembahyang atas dia. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam yang meninggal dunia, sama ada dia orang baik ataupun tidak, maka wajib kita kena sembahyang atas dia. Cuma hak yang sebaik-baiknya, kalau orang tu orang fasik, orang hak yang menengisak, orang hak yang jahat, peminum arak, orang zina, wai curi, wai merokok sebagai contoh, maka sebaik-baiknya dengan sembahyang ramai-ramai. Jangan sembahyang ramai-ramai, biar pergi 2-3 orang sudahlah. Jangan sembahyang ramai-ramai. Bukan kerana benda, kerana nak tunjuk kepada orang yang hidup lagi, yang lain-lain lagi, jangan buat perangai macam dia. Tidak sampai ke mati pun orang apa nak ambil dayak. Sebenarnya kita buat lagu tu saat itu adalah kerana untuk memberi pengajaran orang yang masih hidup. Dan sebaik-baiknya adalah imam-imam, pemimpin-pemimpin tak perlu gilah sembahyang atas dia, hak tu hak yang sebaik-baiknya. Sebagaimana hak yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada sebahagian daripada sahabat yang meninggal dunia. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, ada hutang ke tak lagi, ada hutang ke tak lagi kan? Bayar tak lagi hutang dia, selesai tak lagi hutang dia? Maka ada sahabat yang lain kata gana, ada hutang lagi, tak selesai lagi hutang dia. Kata Rasulullah, sallu ala sahibikum, mu sembayang dah di atas teman kamu. Jadi Rasulullah tak sembayang. Okey, jadi kita buat lagu tu, maksudnya pemimpin-pemimpin tak payahlah mari sembahyang, bagi lepas-lepas hak fardu kifayah, nak bagi pengajaran kepada orang lain. Kalau orang tu masih hidup, kelanyak ke orang. Kalau kejahatan hak yang tidak melibatkan orang lain, hak tu ringan sikit. Tapi kejahatan menyusahkan orang lain, hak tu beratlah sikit. Maka kita nak bagi pengajaran kepada orang hak yang lain, maka sebaik-baiknya adalah jangan sembahyang ramai di atas dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wala nunzilu ahadan minhum jannatan wala nara wala nashhadu alaihim bikufrin wala bisyirkin. Wala nunzilu ahadan minhum jannatan wala nara wala nashhadu alaihim bikufrin wala bisyirkin. Ahlul qiblati la yukaffarun wala binifaq ma lam yadhhar minhum syai'un min dhalik wa nadharu sarairahum ila Allah taala. Maksud dia benda, kami tidak memastikan seorang pun daripada mereka itu dengan syurga atau neraka. Apabila orang mati, maka kita tidak boleh memastikan dia tu ahli syurga ke ahli neraka, tak boleh. Melainkan orang yang ada nas daripada Quran ataupun hadis, dia adalah ahli syurga ataupun dia adalah ahli neraka. Sebagai contoh, dalam Al-Quranul Karim ada menyebut bahawasanya Fir'aun adalah ahli neraka. Okey, boleh kita kata Fir'aun adalah ahli neraka kerana berpandukan kepada nas yang jelas daripada Al-Quranul Karim. Begitu juga ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah yang dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang masyhur 10 orang. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdul Rahman bin Auf, Talhah, Zubair bin Awam. Baik, hak itu sahabat-sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah. Maka kita kata, kita yakin bahawasanya mereka adalah penghuni syurga. Tapi sebenarnya bukan 10 orang saja yang dijamin syurga oleh Rasul. Ada lagi sahabat-sahabat yang lain yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma hak yang disebut dalam satu hadis 10 orang tu. Baik, maka oleh kerana ada nas bahawa dia adalah penghuni syurga, maka boleh kita kata dia adalah ahli syurga. Baik, kalaulah sekiranya katakanlah di zaman kita orang tu ulama besar, tiba-tiba dia mati, kita tidak boleh kata dia adalah ahli syurga. Tak boleh kita kata lagu tu. Apabila orang tu ngisap, dia mati, kita kata dia tu ahli neraka, tak boleh. Sebab urusan syurga dan urusan neraka bukanlah kita yang menentukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kita duk kata dia ni ahli syurga, dia ni ahli kafir, dia ni orang ahli neraka, maka perkataan kita lagu tu, kita sebenarnya mengambil tugasan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita tahu pula perkara yang gaib. Kita ahlu sunnah wal jamaah, kita tidak boleh menentukan orang ni syurga, orang ni neraka. Oh, kalau geng-geng kita mati ahli syurga lalu, kalau bukan geng kita mati ahli neraka lalu, itu tidak dibolehkan. Itu kita kena ingat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keputusan syurga dan neraka bukan terletak di tangan kita, tetapi terletak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang menentukan seorang tu syurga, seorang tu ahli neraka. Tetapi di sana kadang-kadang ada alamat.
tanda seseorang itu adalah ahli syurga ataupun bukan. Kadang-kadang ada alamat. Antara alamat dia apabila dia mati, orang-orang baik, orang-orang baik pakat puji belaka dia, pakat puji belaka dia, maka itu tanda alamat dia adalah ahli syurga. Baik, tu tanda alamat. Tapi penentuan siapa hak yang betul-betul masuk syurga, siapa hak yang betul-betul masuk neraka, hak tu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kadang-kadang orang kita ni melampau. Kadang-kadang orang kita melampau. Apabila ada artis-artis yang disayangi mati, dia kata bidadari syurga lah, apalah. Hak tu sebenarnya salah. Tak boleh buat lagu tu. Ai pandai-pandai pula mung. Siapa hak yang mung syurga, hak pok mung. Kalau cakap kita ngasokan. Syurga hak tok mung pandai-pandai sangat mung kata hak ni syurga, hak ni neraka. Kita apabila orang mati, kita tidak boleh mengambil tugasan Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan syurga dan neraka saat ni di tangan kita, bukan. Dia adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang menentukan siapakah ahli syurga dan ahli neraka. Apabila orang Islam mati, tak kiralah siapa pun dia, kita berdoa kepada Allah agar dia mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Meyakini dia adalah ahli syurga, itu salah. Itu tidak boleh. Sebagaimana hak berlaku di tempat kita gitulah. Apabila ada artis hak yang dia sayang tu mati kok, Allah Rabbi, ahli syurga lalu. Tak boleh gitu. Doa supaya dapat syurga tak ada masalah. Hak tu memang benda Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada kita. Hak tu comel, ya Allah, jadikan dia ada ahli syurga, ya Allah, ampunilah dosa dia. Hak tu comel. Tapi meyakini dia adalah ahli syurga, hak tu bukan. Kita telah cakap benda hak yang gaib, benda hak yang bukan urusan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena faham, kita orang belajar benda hak yang perlu kita kena pegang, benda hak yang perlu kita kena buat, benda hak yang tak boleh kita buat. Tengok Imam At-Tahawi menyebut, kami tidak memastikan seorang pun daripada mereka dengan syurga atau neraka, kerana keputusan syurga dan neraka adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak bersaksi atas mereka dengan kekafiran, syirik atau nifaq, katanya, selama tidak nampak dari mereka sedikit pun dari hal tersebut. Jadi kalau orang itu adalah orang Islam pada asalnya, maka kami tidak akan mengatakan dia tu orang kafir. Kami tidak akan kata dia tu orang musyrik. Kami tidak akan kata dia tu orang munafik, selama mana tidak nampak daripada mereka sedikit pun daripada hal tersebut. Melainkan kalau jelas, nyata daripada perkataan dia ataupun daripada perbuatan dia menunjuk dia saat itu melakukan perkara yang syirik, dia adalah munafik, dia adalah kafir, itu jelas. Selama mana tidak jelas keluar daripada mulut dia dan perbuatan dia yang menyebabkan dia terkeluar daripada agama Islam, maka tidak boleh kita bersaksi di atas mereka itu dengan kekufuran, syirik dan nifaq. Dan kami menyerahkan soal isi hati mereka kepada Allah Ta'ala. Jadi apabila orang bukan Islam memeluk Islam mengucap dua kalimah syahadah, maka kita hukum pada zahirnya dia adalah orang Islam. Soal hati dia lagu mana, hak tu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni hak yang diajar oleh agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Diperintah kepada aku bahawa aku memerangi manusia sehingga mereka itu bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan mereka itu bersaksi bahawa aku adalah utusan Allah, wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah, dan mereka itu menunaikan sembahyang, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Apabila mereka itu melakukan hal tersebut, mereka itu telah memelihara daripada aku darah-darah mereka itu dan harta benda mereka. Jadi kalau mereka saat ini itu buat perkara tersebut, mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, maka mereka telah memelihara darah-darah mereka itu dan harta benda mereka itu daripada aku. Tetapi kata Rasulullah, wa hisabuhum ma'anallah, perhitungan mereka itu ke atas Allah Subhanahu wa taala. Perhitungan mereka itu serah kepada Allah, benda yang ada dalam hati. Kita hanya hukum secara zahir sahaja. Sebab itulah dalam satu peperangan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu peperangan yang mana dalam peperangan tersebut Rasul tidak hadir sekali, hanya sahabat je yang hadir. Antara sahabat yang hadir dalam peperangan tersebut nama dia adalah Usamah bin Zaid. Ketika mana dia berlawang dengan orang kafir,
Orang kafir saat ni tu rebah. Orang kafir tu tengok takut kepada pedang dia, tiba-tiba orang kafir tu mengucap 2 kalimah syahadah, tapi tetap dia bunuh orang kafir tersebut. Lepas daripada balik ke Madinah, maka orang pun cerita kepada Rasulullah tentang peristiwa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kepada Usamah bin Zaid, bapa membunuh dia sedangkan dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kata Usamah bin Zaid, dia mengucap 2 kalimah syahadah kerana nak melindungi diri dia, wahai Rasulullah. Kerana nak melindungi diri dia. Sebab tu dia mengucap 2 kalimah syahadah. Maksudnya dia takut pedang aku, wahai Rasulullah. Dia takut dia mati, wahai Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah membelah dada dia? Tengok Rasul kata, adakah membelah dada dia? Maksudnya walaupun orang kafir saat ni tu duk perang dengan kita, tiba-tiba kita boleh dah bunuh dia, dia takut kepada kita, takut pada mata pedang kita, tiba-tiba dia mengucap 2 kalimah syahadah, kita tak boleh dah bunuh dia. Itu maksud yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita melalui peristiwa yang berlaku kepada Usamah bin Zaid. Kata Rasulullah, asyaqaqta qalbah, adakah membelah dada dia? Siapa mu kata dia saat ni tu hanya beriman pada zahir saja? Maksud dia, apabila seorang saat itu menzahirkan Islam dia, maka tidak boleh dah kita buat dia seperti orang kafir. Kita kena buat dia seperti orang Islam. Manakala apa yang ada dalam hati dia, hak tu kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, nahnu nahkumu bil-zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita hanya hukum secara zahir. Manakala hak yang tersembunyi, hak yang ada dalam hati dia, hak tu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca kitab yang kedua pula. Kita berhenti dulu kitab Akidah At-Tahawiyah. Kita tangguh dulu, insya-Allah kita akan sambung pada bulan akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi kita baca kitab yang kedua pula, kitab Bustanul Arifin. Wallahu alam. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Hadis ke-26 daripada kitab Bustanul Arifin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Yang mana kitab Bustanul Arifin yang kita pegang ni diterjemahkan oleh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, baru lagi meninggal dunia. Katanya hadis ke-26 mengenali iman, mengenali Islam, iman, ihsan dan alamat-alamat hari kiamat. Jadi hadis ke-26 ni mengenali Islam. Apakah Islam sebenarnya? Mengenali iman, apakah iman? Mengenali ihsan, apakah ihsan? Dan alamat tanda-tanda hari kiamat. Hadis ini panjang, muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, An Umar radhiyallahu anhu qala, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawm, إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. Kita ambil ditulis wa taqima salat, bagi itu silap. Wa tuqimas salata, bukan wa taqimas salati. Dua bagi itu silap. Wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم bukan فإن لم فإن لم nun tu mati ya, فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء. Baca dengan ri'a'a, bukan ri'a'i. Bagi silap tu. Ri'a'a الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم bukan dinukum. Bagi banyak silap tu. Rawahu Muslim. Baik, maksudnya daripada Umar radhiyallahu anhu katanya, pada suatu hari sedang kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah kepada kami seorang lelaki yang bersangatan putih pakaiannya, bersangatan hitam rambutnya, tidak kelihatan atasnya kesang debu perjalanan, dan tidak ada seorang pun di antara kami mengenalnya, sehingga ia duduk berdekatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia menyandarkan kedua lututnya kepada dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya ke atas kedua pahanya, ke atas dua pahanya. Kemudian ia berkata, "Hei Muhammad, khabarkanlah kepadaku dari hal Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam itu ialah bahawa engkau mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah, dan engkau mendirikan sembahyang, dan engkau keluarkan zakat, dan engkau puasa pada bulan Ramadan, dan engkau mengerjakan haji di Baitullah jika engkau ada kemampuan pergi kepadanya." Lalu ia berkata, "Benarlah engkau?" Maka kami pun tercengang kerana ia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Hadis panjang lagi terjemahan dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni Sayyidina Umar menceritakan satu peristiwa yang pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika tu Sayyidina Umar duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis. Tiba-tiba ketika Sayyidina Umar duduk bersama dengan Rasulullah dalam satu majlis, datang seorang lelaki, yang mana lelaki ini sifat dia, Sayyidina Umar menyebut sifat dia, pakaian dia putih, dia pakai pakaian putih, pakai jubah putih, lepas tu rambut dia hitam. Maksud dia rambut hitam, rambut dia tak ada ubang. Maksud dia tak ada ubang, orang muda, bukan orang tua hok mari ni. Kalau orang tua ubang benar lah, ni orang muda hok mari, pakaian putih, rambut hitam. Baik, rambut tak ada sikit pun ubang orang muda. Yang mana hok yang orang ni tengok kepada rupa parah dia tidak ada kesan perjalanan jauh. Sebab dulu kalau orang mari daripada tempat jauh, maka ada kesan perjalanan jauh. Sekurang-kurang baju dia kotor, sekurang-kurang baju dia berdebu, sekurang-kurang rambut dia khusuk tadi. Sebab dulu kenderaan dulu dia tidak sama dengan kenderaan sekarang. Dulu kalau orang mari daripada jauh mungkin berjalan kaki. Baik, dan mungkin naik kuda, naik unta, naik keldai. Tak ada kereta-kereta macam kita. Jadi kalau orang mari daripada jauh mesti kena ada kesan perjalanan jauh. Orang ni tak ada kesan perjalanan jauh dia. Nampak kepada pakaian dia, nampak kepada tubuh badan dia, nampak kepada rupa dia macam orang kawasan ni je. Tapi dalam gambar-gambar sahabat Rasulullah yang duduk dalam satu majlis dengan Rasulullah, tak ada seorang pun kenal dia. Tak ada seorang pun kenal dia. Jadi orang pelik orang ni. Orang mana tak tahu ni. Dia masuk dalam majlis Rasulullah, terus dia duduk depan Rasulullah. Dia masuk dalam majlis, terus duduk depan Rasulullah. Lepas tu dia duduk, dia sandar dua lutut dia kepada dua lutut Rasulullah. Lepas tu dia letakkan dua tangan dia di atas dua pahanya. Okey, dalam hadis sebut lagu tu. Dalam hadis, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidai. Dia letakkan dua tapak tangannya di atas dua pahanya. Okey, ulama ketika mensyarahkan hadis ini berbeza pandangan. Dia meletakkan dua tangan dia di atas dua paha dia ke atas dua paha Rasulullah? Ada sebahagian ulama mengatakan atas dua paha dia, ada sebahagian ulama kata letak tangan atas dua paha Rasulullah. Mana hak yang lebih kuat? Hak yang lebih kuat adalah meletakkan tangan di atas dua paha Rasulullah. Kerana di sana ada riwayat yang sebut secara jelas bahawasanya dia meletakkan dua tangan ni di atas dua paha Rasulullah. Dia sandar dua lutut dia kepada dua lutut Rasulullah, dia letak dua tangan ni di atas dua paha Rasulullah. Lepas daripada tu dia pun kata, "Ya Muhammad." Wahai Muhammad. Dia menggunakan perkataan memanggil Rasulullah
sebagaimana perkataan yang digunakan oleh orang Arab Badui. Dia sahabat-sahabat yang rapat dengan Rasulullah dak panggil Rasulullah Muhammad sebab Allah Taala larang. Allah Subhanahu Wa Taala larang kepada sahabat jangan panggil Rasulullah sebagai mana mu panggil sama-sama puak mung. Jangan. Tak boleh. Jadi Rasulullah mu jangan buat macam puak-puak mung. Jangan. Kalau buat lagu tu bimbang amalan-amalanmu akan runtuh. Pahala amalanmu tak ada. Rosak. Mu kena muliakan Rasulullah. Sehingga kan dalam panggilan pun tak boleh mu panggil Rasulullah sebagaimana mu panggil puak-puak mung. Sebab itulah sahabat-sahabat yang rapat dengan Rasulullah dia tak panggil pun Rasulullah dengan Muhammad. Orang yang panggil Muhammad ni orang pendalaman, orang Arab Badui. Orang Arab Badui orang dak kira dengan dia. Orang memang orang jenis dak erti bahasa sikit. Kalau cakap kita gitu, orang Arab Badui ni jenis dak erti bahasa sikit. Sebab dia dak gaul orang. Dia duk cara duk cara pelari uta dia je. Jadi orang yang dak pandai gaul orang ataupun yang dak pernah gaul orang ni dak pandai gaul orang. Sebab itulah kata Rasul dalam satu hadis, man bada jafa, orang yang duk pendalamang dak pandai dak gaul orang, dak pandai gaul orang, dia akan jadi ngasar. Kalau kita dengar dalam hadis, kebiasaannya kalau kata ya Muhammad saat itu bukan sahabat-sahabat yang rapat dengan Rasul seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, bukan. Puak-puak muhajirun, puak ansar, bukan. Biasanya puak-puak Arab Badui yang panggil lagu tu. Jadi orang lelaki ni yang mari jumpa dengan Rasulullah, yang pakai yang dia putih, rambut dia hitam saat itu, dia panggil Rasul dengan ya Muhammad, dia panggil sebagaimana orang Arab Badui panggil Rasulullah. Baik. Dia pun kabarkan kepada Rasul, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Cuba kau cerita kepada hamba apakah benda tu Islam. Islam tu benda sebenarnya. Dia tanya Rasulullah. Rasul kata lagu mana? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam ni, Islam benda Islam. Islam ni adalah mu bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Maksud Islam ni ada rukun dia. Rukun dia yang pertama adalah mu kena bersaksi, mu kena meyakini dengan hati dan mu kena mengaku dengan mulut tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Lepas tu bahawasanya Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah pilihan Allah yang Allah Ta'ala pilih dari sekian banyak hamba dia untuk diberikan wahyu dan diperintah, dibebankan kepada dia, diberi kewajipan kepada dia untuk menyampaikan kepada umat dia. Okey, itu yang pertama. Islam tu Islam yang pertama. Tu rukun Islam yang pertama. Yang keduanya adalah wa tuqimas salah. Mu kena mendirikan sembahyang. Mu kena tunaikan sembahyang cukup syarat dan cukup rukun-rukun dia. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Mu kena sembahyang begitu. Baik. Lepas tu yang ketiganya wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah. Mu kena keluar zakat. Apabila wajib kepadamu zakat, wajib mu kena keluar zakat. Wa tasuma Ramadan, dan mu berpuasa pada bulan Ramadan. Masuk pada bulan Ramadan wajib mu kena puasa. Yang keempat, yang kelimanya adalah wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Mu kena mengerjakan haji ke Baitullah kalau sekiranya mu mampu. Apabila mu ada kemampuan, wajib mu kena buat haji. Jadi ketika orang lelaki tu dia mari tanya Rasul tentang Islam, maka Rasul jawab Islam ni 5 perkara ni. Maka ulama faham daripada hadis ni bahawasanya rukun Islam ada 5. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita dalam hadis ni nanti kita akan jumpa Islam, kita cerita dah, lagi kita akan bincang berkenaan dengan iman. Yang ketiganya ihsan. Islam, iman dan ihsan. Okey, kita nak bincang di antara Islam dengan iman. Apakah perbezaan di antara Islam dengan iman? Perkataan Islam dan iman, kalau pada satu tempat hanya sebut saja, sebut Islam sahaja, iman tak sebut, ataupun sebut iman saja, Islam tak sebut, maka perkataan Islam yang tidak disebut iman bersamanya merangkumi iman. Okey, perkataan Islam kalau tidak disebut iman bersamanya, maka Islam dia merangkumi iman. Perkataan iman kalau tidak disebut Islam bersamanya, maka perkataan iman dia merangkumi Islam. Okey, boleh faham kan? Sebagai contoh, dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Perkataan Islam di sini dia merangkumi Islam dan iman. Sebab hanya menyebut Islam sahaja. Kalau sebut iman sahaja, maka merangkumi Islam. Tapi kalau sebut dua-dua,
maka iman makna dia lain, Islam makna dia lain. Okey, dalam hadis ni sebut belaka. Iman sebut, Islam pun sebut. Jadi iman makna dia lain, Islam makna dia lain. Okey, apa makna Islam? Islam ni kata ulama adalah al-inqiyad al-zahiri. Maksud al-inqiyad al-zahiri, maksudnya kita patuh nisbah kepada zahir. Sebab itulah kalau kita tengok kepada rukun iman, dia melibatkan ibadat yang dilakukan oleh anggota zahir kita. Mengucap 2 kalimah syahadah dilakukan oleh mulut. Mengerjakan sembahyang dilakukan oleh tubuh badan kita. Puasa juga dilakukan oleh tubuh badan kita. Zakat, haji semuanya dilakukan oleh tubuh badan kita. Maksudnya kita patuh secara zahir kita kepada apa hak yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, yang mana rukun dia ada 5. Itu yang dinamakan sebagai Islam. Itu yang dimaksud dengan Islam secara khusus. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, kata Sayyidina Umar, lelaki itu kata lagu mana kepada Rasulullah? Sadaqta. Dia kata kena sadaqt. Betul dah hak yang muka bawah. Benda hak yang kita faham. Dia mari tanya Rasulullah tentang Islam. Orang mari tanya orang ni, orang mari tanya orang lain, dia mari tanya ustaz ke, mari tanya untuk guru ke, mari tanya mufti ke, mari tanya ketua imam ke, Tok Bilal ke, sebab dia tak tahu. Kita tanya orang sebab kita tak tahu. Baik, tiba-tiba lepas daripada Rasul jawab jawapan dia, dia kata betul dah hak yang mukabah. Orang hak yang membenarkan orang lain khabar, dia sebenarnya dia tahu. Jadi pelik orang ni. Dia mari tanya, apabila orang jawab dia kata betul. Nampak belawang pula Dia mari tanya, dia tak tahu. Sebab begitu biasanya orang hak yang tanya ni orang tak tahu. Baik, tu kebiasaan. Tapi ada juga orang tanya bukan dia tak tahu, dia tahu dah. Tapi nak test ustaz ada kau. Biasa kita kan, kita contoh ustaz-ustaz mari ngajar sini, ustaz kata okey kita buka soalan kan, ada dah tanya. Ada sebahagian ahli jemaah tu dia tanya saat itu sebab dia dia tak tahu. Ada hak yang tanya saat itu sebab dia tahu dah. Nak tengok ustaz. Aku tahu dah Aku belajar dah bab ni Belajar dah Baik, nak tanya ustaz Mana ustaz hukum ni mana? Sudahlah. Ustaz pun jawab. Ustaz jawab menyalahi apa hak yang dia tahu. Siap ustaz tu. Tak betul dah ustaz ni. Menyalahi apa hak yang dia tahu. Baik. Tak pandai ustaz ni. Sebab dia tahu dah sebenarnya. Dia tanya kat ustaz. Baik. Baik. Jadi orang ni dia tanya Rasulullah, pada zahir dia tidak tahu. Lepas daripada Rasul jawab, dia kata benar Rasulullah. Jadi macam dia tahu. Sebab itulah kata Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Kami rasa pelik orang ni. Dia tanya Rasulullah, apabila Rasul jawab, dia membenarkan balik apa yang dijawab oleh Rasulullah. Baik. Okey, dah apalah. Lepas daripada tu, dia pun ajukan pula soalan yang kedua. Baik, dia kata lagu mana kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, cuba cerita kepada aku pula apakah itu iman. Iman tu benda pula iman. Islam, okey selesai dah. Nak tahu iman pula. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman ni antuk minabillah, mu kena beriman kepada Allah, wa malaikati, mu kena beriman kepada malaikat, wa kutubi, kepada kitab, wa rusuli, dan kepada rasul. Lepas tu wa tu'mina bil qadari khairihi, wa tu'mina bil qadari wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Lepas tu wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, mu kena beriman dengan qada dan qadar, sama ada baik ataupun buruk. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada hadis ini ulama kata lagu mana rukun iman ada 6. Sebab ketika lelaki ni mari tanya Rasul tentang iman, Rasul jawab 6 perkara ni. Yang pertamanya beriman kepada Allah, yang keduanya beriman kepada malaikat, yang ketiganya beriman kepada kitab, yang keempatnya beriman kepada rasul, yang kelimanya beriman kepada hari akhirat, yang keenamnya adalah beriman kepada qada dan qadar. Jadi rukun iman ada 6. Iman sebagaimana yang kita khabar tadi, iman kalau bersama dengan Islam makna dia lain-lain. Tapi kalulah sebut iman maka dia merangkumi Islam. Itu kita kena ingat. Sebagai contoh, kita buat contoh dalam satu hadis yang diriwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna atau qal bid'un wa sab'una syu'bah. Iman ni ada 60 lebih ataupun 70 lebih cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah.
wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman, kata Rasulullah. Iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, itu paling tinggi. Hak paling rendah adalah menghilangkan benda yang mengganggu daripada jalan orang. Benda yang mengganggu pokok ke, tak kira lah yang mengganggu daripada jalan orang, kita buang, tu termasuk dalam iman. Malu adalah satu cabang daripada iman. Okey, sekarang ni sebut iman saja. Perkataan iman saja apabila disebut, maka dia merangkumi Islam. Okey, kalau perkataan Islam saja sebut, maka merangkumi iman. Tapi apabila sebut iman dan Islam, maka makna dia berbeza. Okey, sekarang ni disebut iman, tadi sebut Islam, disebut iman. Jadi iman di sini berbeza dengan Islam. Iman asal pada bahasa Arab, makna dia adalah hati kita membenarkan sesuatu, tu makna iman. Cakap kita percaya. Baik, iman ni makna dia adalah hati kita membenarkan sesuatu. Makna iman mengikut syarak adalah hati kita membenarkan setiap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati kita percaya terhadap semua benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, yang asas dia, rukun dia ada 6. Bermula daripada beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dia merangkumi segala benda yang berkait dengan ketuhanan. Beriman kepada Allah merangkumi segala perkara yang berkait dengan ketuhanan. Dalam beriman kepada Allah, kita kena meyakini Allah Subhanahu wa taala wujud, Allah taala ada, Allah Subhanahu wa taala esa, Allah Subhanahu wa taala kuasa, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat kamalat, kesempurnaan, dan mustahil Allah taala bersifat dengan naqais, kekurangan. Dalam beriman kepada Allah, dia merangkumi segala akidah yang berkait dengan ketuhanan. Kita dalam bab usuluddin kita belajar, di sana ada sifat yang wajib bagi Allah, di sana ada sifat yang mustahil bagi Allah, di sana ada sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka beriman kepada Allah, dia merangkumi ketiga-tiga perkara tersebut. Apabila seorang tu beriman kepada Allah, mesti dia kena meyakini Allah taala ada. Mesti dia kena meyakini Allah taala esa. Mesti dia kena meyakini Allah taala kuasa. Mesti dia kena meyakini Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Mesti kena meyakini Allah Subhanahu wa taala mustahil bersifat dengan segala sifat kekurangan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah beriman kepada para malaikat. Maksudnya beriman kepada para malaikat, kita kena meyakini di sana ada makhluk Allah taala yang diletak nama, yang dinamakan sebagai malaikat, yang mana mereka itu diciptakan daripada cahaya. Bilangan mereka Allah taala lebih mengetahui. Ada sebahagian daripada mereka disebut namanya dalam Quran dan hadis. Antara nama yang disebut dalam Quran adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail. Baik, antara malaikat yang disebut nama dia dalam hadis sebagai contoh Munkar, Nakir. Okey, sebagai contoh. Dan di sana ada malaikat yang dikenali sebagai Hamalatul Arsh, malaikat yang menanggung arash. Di sana ada malaikat yang dinamakan sebagai Malaikatul Rahmah, malaikat rahmah. Di sana ada Malaikatul Azab, malaikat azab. Jadi benda tu kita kena yakin belaka, kita kena percaya belaka benda tu. Walaupun kita tidak pernah sekali pun melihat malaikat, start daripada kita dilahirkan sehingga kita mati, tetapi oleh kerana benda tu dinyatakan oleh Rasulullah, Allah Ta'ala wahyukan kepada Rasulullah, maka kita kena percaya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya beriman kepada kitab. Maksudnya di sana ada kitab-kitab yang diturunkan daripada langit oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebahagian daripada rasulnya. Banyak mana Allah Taala lebih mengetahui. Cuma hak yang wajib kita kena tahu secara terperinci, hak yang disebut dalam Quran dan hadis. Antara hak yang disebut dalam Al-Quran dan hadis adalah kitab Taurah diturunkan kepada Nabi Allah Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Allah Isa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Allah Daud, kitab Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Allah Muhammad, suhuf diturunkan kepada beberapa orang Nabi, antaranya kepada Nabi Ibrahim, antaranya adalah kepada Nabi Musa. Okey, hal tu kita kena percaya. Baik, dan kita kena percaya juga segala kitab apabila turun je Al-Quranul Karim, segala kitab yang sebelum daripada Al-Quran semuanya dinasahkan hukum. Kena pegang Al-Quran. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kalaulah sekiranya Musa masih lagi hidup,
nescaya tidak boleh melainkan Musa kena mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa pada akhir zaman dia akan turun. Pada akhir zaman dia akan turun. Nabi Isa dia ada syariat dia. Dia ada kitab dia, kitab Injil yang diberikan kepada dia. Tetapi apabila Nabi Isa turun, Nabi Isa akan menggunakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhukum di atas muka dunia ataupun untuk dia gunakan dalam pemerintahan dia. Nabi Isa dalam pemerintahan dia, dia menggunakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena beriman juga kepada rasulnya. Segala rasul di sana ada golongan-golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah taala bagi wahyukan kepada dia, dan Allah taala beban dan memberi kewajipan kepada dia untuk menyampaikan kepada umat, berdakwah kepada umat agar umat mentauhidkan Allah. Baik, itu secara ringkas berkenaan dengan Rasul. Yang mana Rasul bermula dengan Nabi Adam, penghujungnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah bahawasanya penghujung dunia ni ada penghujung. Setelah daripada kita mati, kita akan dibangkit kembali. Amalan kita akan dihitungkan, amalan kita akan ditimbangkan. Di sana ada qalam Rasulullah. Di sana ada padang mahsyar. Di sana ada dibentangkan amalan kita. Di sana ada timbangan. Di sana ada titiang sirat. Di sana ada syurga. Di sana ada neraka. Itu termasuk dalam beriman kepada hari akhirat. Last sekali, dan engkau beriman dengan qada dan qadar, sama ada baik ataupun buruk. Kita kena meyakini setiap benda yang berlaku, sama ada baik ataupun buruk, sama ada benda tu kita suka ataupun tidak, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma benda yang tidak baik tidak boleh kita nisbahkan kepada Allah. Hanya kita nisbahkan kepada Allah benda yang baik sahaja. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya katanya apabila Rasul jawab tentang rukun iman, dia kata sadaqta, betul lah mu. Dia kata betul. Apabila Rasul khabar, dia kata betul. Allahu Rabbi. Pelik orang ni. Lepas tu dia pun ajukan soalan yang ketiga, qal fa akhbirni 'anil ihsan. Cuba cerita pula kepadaku apakah itu ihsan. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia minta Rasulullah khabar pula dia tentang ihsan. Apakah ihsan? Jadi kita rasa untuk malam ni kita berhenti sini dulu sebab kita nak buka soalan sekejap. Kita nak buka soalan. Kalau sekiranya adalah ada tak soalan? Ada tak kemusykilan, pertanyaan? Kita nak buka. Kalau tak ada, kita berhenti ya. Okey, jadi untuk malam ni kitab Bustanul Arifin kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung pada bulan akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi kita dengar kalau ada kesoalan dulu, kita akan cuba dengar dan kita akan jawab benda soalan-soalan yang akan diajukan oleh ahli jemaah kita. Jadi kita buka ruang sekejap. Ada nak tanya benda ke? Mau? Ada apa? Tak ada Okey, kalau tak ada kita berhenti ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.